Dan tiba-tiba dekat satu tempat ni, dia nampak daripada jauh ada lagi seorang runner tau yang tengah berlari. Tetapi sosok badan perempuan. Jadi, bila dia cuba untuk potong perempuan tu, bila sekali kan dia toleh, Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, untuk video kali ni, Pika akan menceritakan tentang dua kisah yang berkaitan dengan kisah seram dan juga orang yang suka jogging. Jadi, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Untuk kisah yang pertama ni, kononnya berlaku dekat seorang lelaki yang berusia sekitar 30-an di sebuah tasik di Puchong. Okey, kata lelaki ni, dia ni selalu kerja kan. Jadi badan dia ni agak penat semua. So antara salah satu daripada senaman yang dia paling suka lakukan ialah jogging. Jadi disebabkan bila kan kalau kerja dekat sekitar KL, Selangor ni biasanya kalau kita pergi pagi balik petang kan. Lewat petang baru sampai rumah. Jadi satu-satunya masa yang dia ada untuk dia melakukan jogging ialah pada lewat petang sampailah maghrib. Pada satu hari, masa dia tengah duduk jogging dekat sekitar sebuah tasik ni kan, masa tu jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Dia pun jogging lah kan, sampailah 3 pusingan dan selepas tu dia dapat mendengar bunyi azan maghrib. So dia pun decide untuk pulang lah. Masa dia pergi dekat kawasan kereta dia tu, dia perasan lah pada hari tu macam tak ramai orang sangat. Tapi mungkin sebab masa tu pun dah waktu maghrib kan, orang semua dah balik kan. Jadi bila dekat dia nak sampai dekat kawasan parking kereta tu, tiba-tiba dia ditegur oleh seorang wanita yang sangat cantik. Dan yang peliknya, perempuan tu memakai baju kebaya dan dia memakai tudung berwarna putih. Perempuan berkebaya tu tadi tegur dia, cakap, abang dah nak balik ke? Jadi laki ni pun jawablah soalan perempuan tu tadi kan. Dia kata, ya dah nak balik sebab dah maghrib kan. Lepas tu dia pun tengoklah muka perempuan tu dan dia pun senyum. Sebelum dia pun masuk dalam kereta dan belah. Cumanya, masa dia dalam perjalanan balik ke rumah tu kan, masa dalam kereta tu dia dah terfikir macam, siapa pula perempuan cantik yang tegur aku tadi, dah lah pakai baju kebaya. Lepas tu dekat kawasan rekreasi kan, dekat tepi tasik macam tu pakai kebaya, tak kepelik kan. Tapi dia pun macam abaikan je lah. Lepas dia dah sampai dekat rumah tu, dia pun terus pergi mandi dan lepas tu dia pun ambil wuduk sebab dia nak solat maghrib. Dan tiba-tiba, dia rasakan kaki dia sangat-sangat sakit. Macam ditarik dengan sangat teruk. Lepas tu dia sampai meraung tau, panggil dia punya housemate untuk tolong dia. Sebab rasa sakit tu hanya Allah je yang tahu. Jadi melihat pada keadaan dia yang sangat sakit masa tu, kawan dia ni pun bawa dia pergi hospital. Dan bila sampai hospital, doktor cakap dia cuma mengalami kecederaan otot. Dan lepas doktor bagikan sutikan apa semua, mereka pun dibenarkan pulang. Keesokan harinya, kaki dia tu tadi kedua-duanya jadi semakin teruk. Sampaikan kalau dia nak pergi toilet pun terpaksa dipapah oleh kawan dia. Jadi disebabkan keadaan kaki yang semakin teruk tu kan, dia pun pergilah lagi sekali ke hospital. Yang peliknya, walaupun dia sakit sangat macam tu, doktor kata yang tak ada kecederaan serius pun dekat otot dia tu, cuma sakit sikit macam tu je. Jadi mungkin disebabkan oleh orang kata ada insting lah kan, macam something wrong kot dengan kaki dia ni. Yang mungkin perubatan moden tak dapat nak tafsir kan. Jadi dia pun decide untuk call ayah dia yang berada dekat Sabak Berendam untuk datang tengok dia lah. Sebab katanya ayah dia ni adalah sedikit ilmu perubatan untuk tengok semua-semua tu kan. Bila ayah dia datang, ayah dia tengok semua, dengar cerita dia apa semua kan. Ayah dia kata sebenarnya rupa-rupanya penunggu dekat tasik tu berkenan dekat dia. Penunggu tu lah yang tegur dia pada hari tu. Dan bila dia jawab, sebab itulah dia kena sakit kaki tu. Jadi lepas tu bila dia dengar cerita ayah dia tu kan, terus dia beristighfar banyak kali. Dan lepas tu ayah dia pun adalah baca beberapa ayat Al-Quran apa semua. Dan Alhamdulillah lama kelamaan kaki dia tu pun kembali pulih. Dia kata selepas tu dalam seminggu tu kaki dia dah mula elok, dah boleh berjalan seperti biasa dah. Cumanya dia kata dia agak terkejut lah kan, sebab dia tegur oleh penunggu tasik tu terus dapat sakit kaki sampai macam tu sekali. Macam kisah yang kedua ni pula berlaku dekat sekitar Putrajaya, tapi tak tahu tasik mana. Okey.
Yang mana ada seorang lelaki ni, dia kata dia suka jogging waktu pagi. Yang kisah pertama tadi dia jogging maghrib kan. Yang kisah kedua ni dia suka jogging pagi. Waktu 4 pagi macam tu dia suka. Yang ni pun kira macam orang yang memang suka jogging tahap ekstrim sangat lah ni. Suka berlari. Tak semestinya jogging, berlari. Okay? Right. Katanya pada hari tu, dia dengan kawan dia ni plan untuk pergi berjogging dekat sekitar Putrajaya tu lah. Dekat satu tempat ni. Lepas tu, dia kata, okey, kita set pukul 4 pagi kita pergi. Cumanya, bila dia dah bangun awal semua kan, bila sekali dia call kawan dia, kau dah siap apa semua ke kan? Jom pergi lari dekat kawasan tu. Kawan dia ni pula cakap dia sakit perut, cerit-berit, sampaikan tak boleh, orang kata memang tak boleh lah nak berlari apa semua kan. So dia pun agak frust lah. Tapi sebab dia ni pun dah bangun awal, dah semangat ni, bersemangat sangat-sangat nak pergi berlari pukul 4 pagi ni, dia pun pergilah seorang-seorang. Jadi bila dia sampai dekat sana, dia pun parking lah kereta dia kan. Memanglah of course lah tak ada orang. Siapa pergi keluar jogging ataupun berlari sekitar pukul 4 pagi, betul tak? Orang yang gigih je pergi sana, betul. Jadi sampainya dia dekat situ, dia tengok kawasan tu memang tak ada orang langsung. Cuma ada seorang Pak Gad je. Tu pun Pak Gad tu tengah tertidur. Tertidur bukanlah tertidur macam ni. Dia macam tundukkan kepala dekat meja macam tu. So dia tak tegur lah Pak Gad tu apa semua. Jadi dia pun buatlah sedikit regangan apa semua, warm up apa kan. Dan lepas tu dia pun mula berlari. Dia lari okey lah, pace dia tu pun tak adalah kata laju sangat. Tak adalah macam Usain Bolt ke apa kan. Dia lari biasa je, tak ada apa-apa pun yang pelik berlaku. Sampailah tiba-tiba dekat satu tempat ni, dia nampak daripada jauh ada lagi seorang runner tau yang tengah berlari. Tetapi sosok badan perempuan. Pakai baju macam perempuan, pergi jogging apa semua tu kan. Masa tu dalam hati dia macam terdetik lah. Ada perempuan, ada nasib baik. Macam tu lah kan, lebih kurang. Tapi beraninya perempuan ni seorang-seorang jogging. Lepas tu masa dia lari tu kan, dekat belakang perempuan tu, dia perasan yang perempuan tu memperlahankan sedikit dia punya larian tu. Mungkinlah dia kata, mungkin perempuan tu nak buat kawan ke, ataupun mungkin perempuan tu nak suruh dia potong lah perempuan tu kan. Jadi, bila dia cuba untuk potong perempuan tu, bila sekali kan dia toleh, tahu tak apa yang dia nampak? Dia kata muka perempuan tu kosong. Tak ada mata, hidung, mulut tak ada. Dia macam telur. Kosong je muka perempuan tu. Jadi, bila dia nampak kan muka perempuan tu sebenarnya tak ada, barulah dia tahu tu sebenarnya bukan manusia. Masa itulah dia kata yang dia punya larian tu daripada lari yang biasa-biasa ni, terus pecut mengalahkan Usain Bolt. So, bila dia sampai balik dekat tempat dia parking kereta tu kan, dengan keadaan termengah-mengah macam, iyalah kan, kita boleh tengok orang tu lari dalam keadaan happy ataupun lari sebab ketakutan kan. Jadi, Pak Gad tu tadi, yang tertidur tu, masa tu Pak Gad tu bangun, Pak Gad tu tanya, dia okey tak? Lepas tu dia cakap dekat Pak Gad tu, tadi dia nampak ada benda pelik dekat masa dia tengah jogging, tengah lari semua tu, dia nampak ada seorang perempuan apa semua kan. Lepas tu, Pak Gad tu pun cakaplah dekat dia, dekat kawasan tu memang keras. Memang selalu sangat nampak benda-benda pelik dekat situ. Kau bayangkan sekarang makhluk tu pun boleh berupa macam perempuan tengah berlari, tengah jogging, pakai baju macam tu. Kalau dulu-dulu kita nampak makhluk ataupun kelibat pakai kebaya je kan. Kali ni dia advance sikit, dia tukar baju dia tu. So siapa kat sini yang suka jogging ataupun suka berlari-lari, which is very good sebenarnya. Kalau macam Pika tak boleh lari. Pika rasa kalau macam Pika lari 200 meter terus pengsan rasanya. Memang Pika tak boleh lari. So, apa pun Pika harapkan yang Pika punya cerita kali ni menghiburkan. Okay. Dan apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe tu. Okay. Support Pika Storyteller Channel. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. And see you soon. Bye.